Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Dzar radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني حبي بخمس أرحم المساكين وأجالسهم وأنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي وأن أصل الرحم وإن أدبر وأن أقول بالحق وإن كان مرا وأن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad daripada Abi Dzar radhiyallahu an. Tuan-tuan, Abu Dzar nama sebenar dia ialah Jundub bin Junadah. Abu Dzar nama betul dia ialah Jundub bin Junadah. Dia satu orang sahabat Nabi yang memilih untuk hidup susah. Daripada awal Islam sampai hari dia meninggal dunia, dia susah. Dia susah kerana dia pilih untuk hidup susah. Sepanjang hayat dia, dia menerima bantuan daripada Baitul Mal. Susah dia tu sampai ke seumur hidup dia dibantu oleh Baitul Mal. Masa pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan, dia lawan Sayyidina Uthman. Tapi lawan dia bukan lawan sebagai satu orang yang buruh, yang memberontak kerajaan Islam. Tak. Dia lawan dari segi beberapa polisi ataupun beberapa dasar yang dibuat oleh Sayyidina Uthman bin Affan, dia tak berkenan. Terutamanya semasa pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman banyak guna duit. Dia banyak bagi bantuan rakyat. Jadi Abu Dzar tak suka. Dia tak suka bagi duit. Dan Sayyidina Uthman bin Affan terkenal semasa pemerintahan dia tolong adik-beradik, yang disebut dalam bahasa hari ini sebagai nepotism. Semasa Sayyidina Uthman bin Affan jadi khalifah, ramai adik-beradik dia menjawat jawatan penting-penting dalam kerajaan. Tapi Uthman jawab benda ni. Uthman kata, aku tidak lantik mereka ni kerana mereka adik-beradik aku, tapi aku lantik mereka kerana kebolehan mereka. Zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan, zaman yang cukup bermasalah, kerana ada pihak ketiga yang cuba mengapi-apikan kebencian kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Abu Dzar ataupun Jundub bin Junadah ni dia bangkit. Dia tegur Sayyidina Uthman bin Affan sampai ke dalam majlis terbuka. Dia bangkit bercakap.
perbuatan dia tidak disenangi oleh Sayyidina Osman bin Affan dan oleh beberapa orang sahabat lain, maka dia dibuang daerah. Abu Zar pernah dibuang ke Damsyik, yang kemudiannya dia ni outspoken. Orang putih kata dia very vocal. Dia kalau dia nak tegur, dia tegur. Sifat terus terang dan keterbukaan dia ni menyebabkan ramai orang tak suka. Dan akhirnya Abu Zar Al-Ghifari ataupun Jundub bin Junadah ni, dia bawa diri dia pergi ke satu tempat yang bernama Rabazah, dekat dengan Madinah, tapi terletak di tengah kawasan padang pasir yang tandus, tidak ada orang. Pada hari dia nak mati, isteri dia menangis. Bukan menangis pasal Osman, bukan menangis pasal Abu Zar nak mati, tak. Menangis pasal bini dia kata kalau dia mati, nak kapan dengan apa? Itu susah dia. Menangis isteri dia ni pasal apa? Pasal duk mengenangkan kalau mati Abu Zar ni nak kapan dengan apa. Dia cuma ada 2 helai kain saja, yang kalau digunakan 2 helai kain ni tak boleh tutup. Tutup kepala nampak kaki, kalau tutup kaki nampak kepala. Cerita dia ni sampai macam tu. Tapi dia kata dekat isteri dia, Abu Zar Al-Ghifari ataupun Jundub bin Junadah ni, dia kata dekat isteri dia, dia kata kamu jangan susah hati, sebab Nabi SAW sudah sebut akan ada di kalangan sahabat-sahabat dia, ada depan ni, Nabi kata, yang mati dia tidak ada kain untuk dikapan, tapi akan ada satu rombongan melalui di kawasan padang pasir yang kering kontang, yang tandus itu, dan mereka ini akan menyempurnakan pengkebumian dia. Abu Zar kata dekat isteri dia, waktu Nabi kata tu, sahabat ada ni semua dah tak ada dah, kecuali aku. Dia kata, masa Nabi sebut tu, Nabi kata di kalangan sahabat-sahabatku yang ada di depan ni akan ada yang mati yang sampai kain kapan pun tak ada. Tapi jangan bimbang, akan ada satu rombongan lalu dan mereka akan menguruskan pengkebumian dia. Aku cek balik ada dalam majlis pada hari itu, semua dah tak ada dah, kecuali aku. Dia kata, akulah orang yang Nabi maksudkan. Betul tuan-tuan. Dia mati, ada satu rombongan balik daripada buat haji, lalu kawasan tu mereka uruskan pengkebumian dia. Abu Zar Al-Ghifari satu nama besar. Dia wafat pada tahun 32 Hijrah di satu tempat di tengah padang pasir yang bernama Rabazah. Hadis yang kita baca ni riwayat daripada dia. Kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Abu Zar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awsani hibbi bi khamsin." Dia kata Nabi SAW kekasih aku. Hibbi bermakna habibi. Nabi SAW hibbi, kekasih aku, berpesan kepada aku bi khamsin, 5 benda. Yang pertama, arhamul masakin wa ujalisuhum. Nabi pesan supaya kasihanilah orang miskin dan duduklah bersama mereka. Abu Zar kata Nabi pesan dekat aku 5 benda. Yang pertama, Nabi kata kita ni dengan orang miskin ni kena ada satu sifat kesian. Tengok mau ada satu perasaan nak tolong. Tak boleh bagi RM10, bagi RM5, tak boleh bagi RM5, bagi RM1. Dan kalau boleh Nabi kata wa ujalisuhum, duduk dengan mereka. Duduk maksudnya duduk minum air dengan mereka, duduk bersembang, tanya khabar sepatah dua dengan mereka. Sebab biasa orang miskin ni dia ada satu sifat, dia panggil inferiority complex. Dia rasa rendah diri. Bukan kalangan orang ramai, dengan sama-sama adik-beradik pun, kalau dia kurang sikit, dia ada rasa tu. Belamai hari raya, adik-beradik lain semua bawa balik kereta elok-elok, dia nak beranak balik naik bas. Dalam rumah tu dia rasa macam
mak pak sendiri, mak mentua pak mentua ni, macam dengan dia ni ada kurang sikit. Perasaan itu sendirinya nanti ada dalam hati orang-orang yang macam ni. Maka kalau kita boleh pergi duduk sama dengan mereka, pergi ra'i mereka, ajak bercakap, bersembang dan sebagainya, setidak-tidaknya mereka rasa dihargai. Itu hikmah Nabi SAW pesan kepada Abu Zar dan kepada kita semua, supaya kalau boleh dengan orang susah ni, kita mau ada rasa kesian dan duduklah sekali-sekala dengan mereka. Yang kedua, kata Abu Zar, Nabi pesan dekat dia, wa anzuru ila man huwa tahti wa la anzuru ila man huwa fawqi. Nabi kata kalau boleh, tengoklah orang yang bawah kita. Jangan duk asyik tengok orang yang di atas daripada kita. Kalau kita selalu tengok orang susah, kita bersyukur pasal kita senang daripada dia. Kalau kita tengok orang sakit, kita bersyukur pasal kita sihat daripada dia. Kalau kita selalu tengok orang-orang yang di bawah daripada kita, syukur kita kepada Allah akan senantiasa ada. Nabi kata jangan tengok kepada man huwa fauqi, orang yang di atas. Pasal apa? Bila pun tak cukup kita ni. Allah takdirkan kita pendapatan sebulan 2,000, kita duk tengok orang yang 20,000. Penat kita. Maka Nabi SAW pesan, Nabi kata tengoklah kepada orang yang lebih bawah daripada kita, lebih susah daripada kita, yang sakit berbanding dengan kita, kerana itu boleh membawa kita syukur kepada dia. Nabi pesan kepada Abu Zar, Nabi kata wa an asilar rahim wa in adbarat. Nabi kata hubungkan silaturrahim walaupun orang itu membelakangi kita. Adik-beradik kita ada satu kih lama dengan abang kita ada satu krisis dengan kakak kita ada satu salah faham dengan adik kita dan sebagainya. Kerana salah faham, kerana krisis itu, bila kita jumpa, dia beralih ke lain. Nabi kata, biar pergi kat dia. Dia nak beralih ke lain, kita hemoi, kita pergi juga dekat dia. Suar tangan, salam dia. Minta maaf kalau kita ada salah tentang mana. Yang keempat, Nabi kata wa an aqula bil haqq wa in kana murran. Nabi kata jadikanlah diri hampa ni bercakap benar, walaupun kadang-kadang kebenaran itu pahit bagi kamu. Kita cakap hak betul. Walaupun hak betul itu memang banyak masalah kalau nak bercakap. Biasakan diri bercakap benar, kerana kebenaran itu yang dikehendaki Allah dan Rasul. Dan yang kelima, Nabi kata wa an aqula la haula wa la quwwata illa billah. Nabi kata banyakkanlah sebut la haula wa la quwwata illa billah. Banyakkan sebut benda ni. Pasal apa? Dalam tafsir yang kita nak baca saat lagi, insya-Allah kita akan jumpa apa fadilatnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Musa radhiyallahu an, kata dia sami'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana aqul la haula wa la quwwata illa billah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah ibn Qais ala adulluka ala kalimatin min kunuzil jannah. Qultu bala ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qul la haula wa la quwwata illa billah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Abu Musa radhiyallahu an. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari dengar aku sebut la haula wa la quwwata illa billah. Abu Musa ni satu hari dia sebut la haula wa la quwwata illa billah. Apa maksud la haula wa la quwwata illa billah? Maksudnya tak ada daya upaya, tak ada kekuatan kita ni, melainkan dengan kekuatan yang Allah bagi. Kita ni kalau Allah tak tolong, tak ada apa kita ni. Kalau Allah tak bagi kita sihat, sakit kita ni. Kalau Allah tak bagi kita pandai, bodoh kita ni.
Kalau Allah tak bagi kita senang, susah kita ni. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada daya upaya kita ni. Melainkan ada ke kita ni kekuatan yang Allah bagi. Satu hari Abu Musa sebut la haula wa la quwata illa billah. Nabi dengar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah ibn Qais. Nabi kata dekat dia, wahai Abdullah bin Qais. Abu Musa ni nama dia Abdullah bin Qais. Nabi kata, ala adulluka ala kalimatin min kunuzil jannah. Nabi kata, mau tak aku nak bagi tahu dekat hang satu kalimah, yang kalimah ini merupakan kunuz. Kunuz daripada perkataan khazanah, perbendaharaan. Nabi kata, hang mau tak aku nak bagi tahu dekat hang satu perkataan, yang perkataan ini umpama satu perbendaharaan, umpama satu khazanah, umpama satu harta besar daripada harta-harta syurga. Qultu bala ya Rasulullah. Abu Musa kata, tentu. Apa dia ya Rasulullah? Nabi kata, qul la hawla wa la quwata illa billah. Nabi kata, katakanlah la hawla wa la quwata illa billah. Itu adalah perbendaharaan syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, yani iza kharaja min baiti, bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah, yuqalu lahu kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, siapa yang ucapkan apabila nak keluar rumah, siapa-siapa pun bila nak keluar daripada rumah, dia ucapkan benda ni. Apa dia? Yang pertama, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, sampai malam ni kita tanya diri kita, adakah kita tiap-tiap kali nak keluar rumah sebut Bismillahirrahmanirrahim? Satu simple punya amalan kita tak buat. Bismillah ni satu benda yang duduk di mulut para nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk di mulut mereka. Nak buat apa pun Bismillahirrahmanirrahim. Nak keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim. Duduk atas kereta Bismillahirrahmanirrahim. Duduk atas motor Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti di mana-mana nak makan, pegang cawan Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan Bismillahirrahmanirrahim. Apa benda pun dimulakan dengan Bismillah. Nabi SAW kata, siapa-siapa pun apabila dia nak keluar rumah, nak pergi ke mana-mana, dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia kata, tawakkaltu ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, keluar ni tak tahu ni, kita nak keluar ni nak jadi apa. Kita keluar daripada rumah, di Tasik Gelugong, di Kepala Batas, nak main Taman Kerian. Sampai ke dak, Allah aja yang tahu. Allah aja yang tahu. Berapa banyak kita duk tengok ni dalam hari-hari punya kejadian, semua orang yang terlibat dalam kemalangan, mati dan sebagainya tu, semua tu nak pergi ke satu tempat, tapi tak sampai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bukan kita punya fault, bukan kita punya silap, bukan kita punya salah. Kadang-kadang orang lain punya pasal. Dia duk bawa kereta elok-elok, tak pasal-pasal, baik ekspres, mai daripada arah bertentangan, dia bantai divider tengah tu, dia bergulin mai, dia melenyek kereta kita. Wal'ayazubillah. Benda nak jadi. Sebab Nabi SAW kata, siapa-siapa pun bila keluar rumah sebut Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah. Aku serah diri aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang tu kena sebut. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Banyak tu sebut tiap-tiap kali nak keluar. Yuqalu lahu, Nabi kata, malaikat kata kepada dia. Malaikat kata, kufita, kafa.
Kafa billah, itu sebut dalam Quran tu. Kafa maksudnya cukup. Kufita maksudnya telah dicukupkan bagi engkau. Hang mau apa Tuhan bagi semua, cukup. Pasal apa? Pasal hang nak langkah kaki keluar rumah, tidak ada lain tempat melainkan Allah saja tempat hang bergantung. Hang sebut nama dia, bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku serah diri aku kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya melainkan apa yang ada dekat kita, kekuatan yang Allah bagi. Makna kata langkah kaki keluar tu kita surrender dengan Allah. Malaikat kata dekat kita, kufita, cukup bagi engkau. Wa wuqita, telah ditolong engkau. Allah akan tolong setiap kita langkah keluar, sebut benda ni, Allah akan tolong kita. Wa tanahha anhu syaitan, dan kata Nabi, menjauhi syaitan daripada kita. Hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ta'arra min al-lail faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, summa qala Allahumma ghfirli, aw da'a ustujiba lahu, fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatu, aw kama qala. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis yang kita pilih untuk baca ni semua hadis-hadis yang sahih-sahih, yang kuat-kuat. Tak payah duk merepek buat benda hak tak disebut dalam hadis. Tak payah. Abang saya dengan kakak saya pergi umrah, ni duk ada di Mekah lah ni. Semalam hantar SMS. Dia kata just nak check. Ustaz mutawif mereka Indonesia di sana tu bagi satu ceramah dekat mereka di hotel. Habang satu benda dekat mereka. Bila kita dapat peluang menghampiri Kaabah dengan menggunakan ayat liok kita, tulis something di dinding Kaabah, insya-Allah dia kata kita akan sentiasa teringat nak pergi ke Mekah. Punya merepeknya mereka ni. Duduk di Mekah, cari makan di Mekah, buat kerja macam ni, merepek. Nabi SAW kata apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong atas nama aku, sengaja bohong, tempat dia siap di neraka. Sayang, duduk di Mekah, duduk cari makan di Mekah, sambil-sambil duduk pergi mengaji dekat syekh-syekh yang duduk ada di Mekah, pergi duduk buat benda macam ni, cerita dekat jemaah haji yang nak pergi buat haji ni. Duduk abang macam tu. Hantar SMS, betul ke ni? Geng hak duduk dengar, hang tengok aku tengok hang. Ni kakak Ustaz Samsuri ada. Tolong Ustaz, SMS dia Allah ni juga nak dengar apa dia nak kata. Saya jawab kata merepek dan kurafat. Saya kata, tuan-tuan, punya banyak himpunan hadis-hadis yang sahih dok ada, hampir duk merepek ni apa benda? Bila suruh ambil ayat liok, tulis di dinding Kaabah. Oh tuan-tuan, saya tak boleh dengan benda-benda macam ni. Berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak terang Nabi habang di dalam Sahih Al-Bukhari, kita tak boleh. Nabi kata apa? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata man ta'arra minal lail, barang siapa yang terjaga tengah malam. Kita lah. Umur kita ni memang 3 pagi, 4 pagi duk terjaga, nak pergi pancok lah, terkejut cerita hantu lah, hantu main tindih lah, kita lah. Nabi kata man ta'arra minal lail, barang siapa yang terjaga di tengah malam, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hak kita hafal dah pun. Bila jaga tengah malam pergi sebut macam tu. Sambung lagi, subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Bila jaga tengah malam, dia ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Summa qala Allahumma ighfirli. Kemudian kata, ya Allah, ampunkan dosa aku. Nak sebut kok Melayu pun tak apa, nak sebut kok Arab pun tak apa. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Nabi kata apa? Au da'a ustujiba lahu. Ataupun dia berdoalah dengan apa-apa doa, pasti akan diperkenankan doa itu. Terjaga. Benda hadut jadi kat kita hari-hari. Celek mata jaga. Astagfirullahalazim, kata apa? Terus. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfirli. Nabi SAW kata, pasti diampunkan dosa dia dan diperkenankan apa minta dia. Kemudian Nabi kata, fa in tawadda'a wa shalla. Kalau dia tambah lebih pada tu lagi, apa dia? Bangkit pergi ambil ayat semayang. Qubilat salatu. Pasti diterima sembahyangnya itu. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau tak sambung macam kita balik tak parah. Banyak tu balik buat amalan start pada malam ni, tuan-tuan, cukup dah. Pasal apa? Pasal itu kebenaran daripada Nabi SAW. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, kata dia, ja'a rajul ila Nabi SAW faqala, inni la astati' an akhudha syai'an min al-Quran fa'allimni syai'an yujzi'uni min al-Quran. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أو كما قال. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Daripada Ibnu Abi Aufa, dia kata satu hari satu lelaki mai jumpa Nabi SAW. Dia mai depan Nabi, dia kata, inni la astati'u an akhudha syai'an min al-Quran. Dia angkat tangan depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni tak erti apa tentang Quran. Dia mengaku. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni tak erti apa tentang Quran. Saya tak erti baca Quran, saya tak boleh nak hafal Quran, saya ni tak erti apa pasal Quran. Nabi buat apa kat dia? Nabi suruh dia ketuk ketampi 100 kali ke? Tadi satu orang bawa main dalam Facebook cerita zaman. Dia kata, awaklah, dia kata, guru agama ni tidak ada sifat kasih sayang. Dia teringat zaman dia sekolah dulu, dia kata. Kawan dia sama satu kelas dengan dia. Bila main masa agama, satu ustazah ni masuk mengajar, suruh baca Quran. Main kat budak ni, kawan dia ni suruh baca Quran, tak erti. Ustazah ni halau suruh duduk di luar. Halau keluar pergi duduk di luar. Pasal yang tak erti baca Quran, dalam ni duduk merepek, duduk membebel, duduk beletiang dekat budak yang tak tahu baca ni. Dia kata, budak tu akhirnya dia tak mau masuk kelas agama. Pasal dia tak erti baca, tolonglah dia. Dia tak erti baca, bukan nak tolong dia, nak denda dia. Jadi dia jadi benci kepada agama, dia benci kepada ustazah tu, dia benci kepada agama sekali. Sekian lama, dia kata, sehinggalah dia jumpa balik setelah habis zaman sekolah apa, masing-masing kerja apa semua, satu hari jumpa balik dengan kawan dia, jumpa, dia kata, Masya Allah, dia kehidupan dia punah ranah.
Kehidupan dia punah rana. Dia tengok mata, tengok cara hidup dia dengan keluarga dia, budak jantan ni dengan bini, dengan anak-anak dia, kira tak membayangkan reti agama. Tadi kawan ni pun dia loh dalam Facebook tadi, dia kata mungkin budak tu pun silap, dia kata, tapi ustazah yang mengajak dia pun silap. Pasal apa? Pasal Islam tidak dihidangkan dalam bentuk yang sepatutnya. Nabi SAW mai dia ni, satu laki-laki di mai dekat Nabi, dia kata, inni la astati'u an akhudha syai'an min al-Quran. Dia kata, ya Rasulullah, saya tak erti apa pasal Quran ni. Saya tak tahu baca, saya tak faham Quran, saya tak boleh nak mengapai ayat Quran. Fa'allimni syai'an yujzi'uni min al-Quran. Ajaklah dekat saya apa-apa benda yang boleh menggantikan tak erti saya tentang Quran ni. Saya akan belajar. Hak mana saya tak erti ni, saya akan belajar. Tapi for the time being, dalam tempoh masa ni, ajaklah dekat saya apa-apa benda sebagai ganti kepada saya tak erti Quran ni. Nabi kata dekat dia, qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Nabi kata minyak dulu. Itu kasih saya. Nabi kata dia, hang tak apa, belajar pelan-pelan. Sementara ni isikan masa hang dengan subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Isikan masa hang dengan benda-benda ni. Wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wallahu akbar, Allah Tuhan yang maha besar. La haula wala quwata illa billah, aku ni tak ada daya upaya melainkan kekuatan yang Allah bagi dekat aku sahaja. Itu yang aku ada. Kata banyak tu, dia rasa dia diterima oleh Nabi SAW. Lagi dia nak mendekati Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, mukadimah ini disimpulkan satu benda dia. Apa dia? Kita cuba dekati orang dengan kasih sayang, supaya orang suka kita, orang suka Islam. Dan supaya Islam ini dilihat dengan rupa cantik, dengan rupa yang suka orang nak mendekatinya. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4, muka surat 198. Muka surat 198, kita masih lagi di dalam tafsir surah At-Talaq. Surah At-Talaq yang kita baca last pada 8 hari bulan 10 tahun lepas. Tahun lepas macam lama sangat. Ada baru 2 bulan saja. InsyaAllah pada malam ni kita sambung ayat 2 surah At-Talaq, muka surat 198 di tengah-tengah sana. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fa idza balagna ajalahunna. Itu sambung dia. Maka apabila sampai dekat, yakni nak habis tempoh iddah mereka itu. Ini cerita orang bercerai. Suami dengan isteri bercerai. Cerai itu cerai talak raj'i. Maksudnya talak 1 atau talak 2. Tempoh iddah dia berapa lama? 3 bulan. Lebih kurang. 3 kali suci ataupun 3 kali haid. Bila mendekati tempoh iddah ni, bila 3 bulan dah dekat nak habis dah, Tuhan kata dalam Quran, fa idza balagna ajalahunna, maka apabila sampai dekat nak habis tempoh iddah mereka itu, fa amsikuhunna bima'rufin au fariquhunna bima'ruf, maka pegang olehmu akan mereka itu, sama ada dengan rajuk, dengan kebaikan, tiada kerana niat nak beri mudarat kepada perempuan itu. Ataupun kamu boleh pilih sama ada untuk cerai mereka itu juga dengan kebaikan apabila habis iddah. Allah Subhanahu wa taala kata, apabila ditakdirkan berlaku cerai di antara suami dan isteri, bila dah cerai talak 1 atau talak 2, dia panggil talak raj'i. Raj'i maksudnya boleh rujuk balik. Tempoh dia 3 bulan. Dalam 3 bulan tu, bila dah dekat nak habis 3 bulan, buat keputusan. Sama ada kita nak rujuk balik, nak baik balik, ataupun nak cerai. Buat keputusan. Whatever keputusan yang kita buat, mesti tujuan baik.
Kalau kita ingat kata nak rojok balik, nak baik balik, rojok dan buat baik-baik. Pasal apa? Pasal ada orang lelaki-lelaki jahat. Dia saja nak ajak bini dia. So dia cerai bini dia, talak 1. 3 bulan. Perempuan tu tak boleh menikah dengan orang lain, tak boleh doa apa-apa semua, 3 bulan. Dekat nak habis 3 bulan, dia rojok balik. Dia rojok balik 2 hari, dia cerai lagi, talak 1. Drag lagi 3 bulan lagi iddah. Maknanya dia rojok tu untuk kebaikan ke tak? Untuk jahat. Tujuan dia apa? Dia saja nak dera bini dia. 3 bulan, dia rojok balik, dia cerai lagi 1. Cerai talak 2, juga rajai. Kena tunggu lagi 3 bulan. Dekat nak habis lagi 3 bulan, dia rojok balik. Lepas tu dia cerai. Baru jadi 3. Dia dera perempuan ni 6 bulan. Dia kata apa? Padan muka hang, aku nak ajak hang. Dia kata. Pasal apa? Adalah pasal-pasal yang tertentu, maka dia buat macam tu kepada isteri dia. Perbuatan ini dilarang oleh agama berdasarkan ayat yang kita baca ni. Tuhan kata fa'amsikuhunna bima'ruf, maka pegang olehmu, maksudnya berbaik semula dengan dia, dengan isteri yang dicerai itu, dengan rujuk, dengan niat kebaikan. Ataupun kalau kita dah buat keputusan untuk tidak mau rujuk kepada dia, maka cerailah dia dengan kebaikan. Cerailah elok. Macam mana dulu kita nak menikah dengan dia, kita pergi jumpa mak bapak dia, hari ini kita dah tawang hati, dah tak mau dekat dia, hantar dia balik ke rumah mak bapak dia dengan cara yang terhormat. Bagi tahu dekat Pak Mentua ni, saya minta maaf banyak-banyak ayah, saya bukan saja buat benda ni, mungkin tak ada jodoh antara kami. Saya terima kasih dalam tempoh masa ni ayah layan saya sebagai menantu dengan baik dan sebagainya. Kita tinggal dia elok, kita balik. Cerai juga biarlah dengan cara yang elok. Yang tu yang agama suruh. Baik tuan-tuan, yang kata iddah ni. Iddah ni apa cerita dia? Iddah, yang orang kata iddah ni. Iddah ni dia kata adalah masa satu wanita yang diceraikan, tempoh masa dia panggil masa menunggu. 3 bulan itu tempoh masa menunggu. Dan dia bukan ajaran Islam saja. Jahiliah dulu pun dah ada. Zaman jahiliah sebelum turun ayat tentang nikah cerai ni, dah ada dah iddah ni. Satu perempuan yang dicerai oleh suami dalam tempoh masa tertentu tak boleh menikah dengan siapa-siapa. Sudah ada benda tu. Bila mai Islam, benda ni disistematikkan. Diletakkan satu tempoh masa yang tepat dan cantik. Islam mengemaskinikan beberapa amalan yang telah dibuat pada zaman jahiliah. Turun ayat dalam Quran, Tuhan kata wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dalam Quran kata orang-orang perempuan yang diceraikan hendaklah depa ni tunggu, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang perempuan yang diceraikan dia kena tunggu 3 kali suci. Datang haid suci, datang haid suci, datang haid suci, barulah dia boleh terima lamaran ataupun pinangan untuk nak menikah dengan laki-laki lain. Turun ayat ni, maka iddah ini sudah disyariatkan di dalam masyarakat Islam. Hukum menunggu itu ialah wajib. Wajib, mesti kena mematuhi tempoh iddah ini. Kalau sekiranya perceraian itu kerana mati suami mati, maka iddahnya bukan 3 kali suci. Sebaliknya arba'ata ashhurin wa 10, 4 bulan 10 hari. Ini yang dikatakan iddah ini. Apa hikmah Tuhan mensyariatkan tempoh menunggu ni? Apa hikmah dia? Yang pertama, dia kata tempoh menunggu ni adalah tempoh bertenang bagi suami dan isteri. Masa bergaduh tuan-tuan. Masa bergaduh laki bini ni, perkataan hak tak fikir ni keluar di mulut. Perkataan yang tak fikir ni, tak tapih dah, keluar di mulut. Apa teringat? Nak Arab, baruk, babi hutan, tu masa marah. Masa marah. Adalah satu benda yang menyebabkan spark api ni. Bila api ni spark, dia keluar di mulut ni, perkataan ni macam machine gun tembak. Dia panggil dekat bini dia ni segala perkataan yang paling buruk yang ada dalam pembendaraan kata dia keluar. Nak bagi papat-papat kat bini ni. Maka berlaku perceraian.
Bila bercerai, 3 bulan itu dia panggil cooling period, tempoh bertenang. Fikir balik, lelaki ni tengok kain baju tak basuh melungguk banyak, ni ibu satu leceh, dia kata. Dia fikir 3 bulan bagi fikir. Dia kata ni baru 3 hari, dia kata kain baju macam ni kalau 3 minggu dikarut dah, dia duduk main begitu. Tempoh 3 bulan Tuhan bagi. Fikir balik sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, dia fikir karut macam ni mau dipiduk cari dia ni mau baik balik, dia kata macam ni. Kain baju pun tak ada orang basuh, kain baju pun tak ada siapa iron, nak hantar pergi kedai dobi pun naik malas lah, dia kata. Seluar tu tak basuh, pergi lempang dengan tali-tali pinggang sekali, lempang dalam bilik ayam tu, nak cabut tali pinggang buang pun segan. Ni yang kata lelaki ni, bila dia main macam ni punya masalah, dia fikir-fikir, alah hari tu aku pun silap, dia mula lah. Hari tu aku pun silap, angin terlebih sangat, apa meleceh, pergi ambil handphone, lagu duk pusing ni tangan aku mana ni, nak karang SMS ni, nak ajak balik ni. Itu dia panggil apa? Hikmah iddah. Hikmah. Tuhan bagi satu tempoh masa untuk fikir, mudah-mudahan rujuk balik selepas itu. Hikmah iddah ni juga ialah untuk nak memastikan rahim perempuan itu bersih daripada benih dia. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau perempuan ni ditakdirkan mengandung, 3 bulan datang. Jadi pasal apa? Pasal nak menjelaskan anak yang di dalam kandungan itu bapa dia siapa. Kalau hari ni dia bercerai dengan laki dia, minggu depan Islam tak larang dia untuk pergi kahwin dengan laki-laki lain, dia mengandung tu tak tahu anak siapa. Nampak? Maka hikmah iddah ini ialah apa? Nak pastikan anak yang ada dalam kandungan perempuan tu, kalau dia mengandung, anak tu anak siapa. Itu hikmah dia. Dan yang ketiga, hikmah iddah ni ialah supaya isteri, ini kalau dalam kes suami mati, kematian suami, supaya isteri yang kematian suami ini dapat ikut merasai kesedihan keluarga suami dia. Laki bini, laki mati. Kalau hari ni laki mati, minggu depan dia pergi menikah lain, nampak macam dia ni pun satu minah gerenggo juga. Hang laki yang bukan mati minggu lepas kan? Ya, kata ni menikah pasal apa? Dia biasa dia. Nampak dia tak turut sedih atas kematian suami, sedangkan keluarga suami masih berduka cita. Maka apabila suami mati, isteri dikenakan iddah 4 bulan 10 hari. Di antara hikmah dia apa dia? Supaya keluarga suami melihat dia juga turut bersedih atas kehilangan suami dia. Jadi iddah ini satu benda baik yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Islam ni apabila dia syariatkan satu-satu benda, mesti ada kebaikannya. Hak duk kata tak baik ni kerana kita tak mengaji, kerana kita tidak mengkaji, maka kita tidak nampak kebaikan Islam. Sama lah dengan bab-bab hukum hudud, apa sama. Malang kita ni pasal apa? Pasal pihak berkuasa tidak mengambil inisiatif. Kita dah merdeka 50 tahun lebih, tapi tidak ada satu slot dalam TV terang pasal hudud. Sayang. Patutnya kena ada satu slot terang pasal kebaikan hudud ini kepada semua orang, semua rakyat Malaysia, bukan kepada orang Islam saja, kepada orang yang bukan Islam pun, mereka pun nak tahu, mereka eager to know hudud ni apa, nak terang dekat mereka kebaikan hukum hudud ini. Apa tuan-tuan, banduan terlepas 7 orang pun pakai kunci pintu buah pedaya besar penunggu, takut banduan ikut ceroboh masuk dalam rumah dia. Islam nak protect benda-benda macam ni lah. Kita hari ni dah buat rumah elok-elok, pergi pasang grill. Pergi pasang grill. Grill tu menghuduhkan rumah kita. Grill, buah grill besi ni bukan nak bagi elok, menghuduhkan rumah kita. Alangkah eloknya rumah kalau ada tingkap elok, buka lapang, tak ada ganggu dengan grill. Tapi pasal apa orang pasang grill? Pasal takut kecurian. Takut kecurian. Pasal apa takut? Pasal kita susah payah buat kerja tulang pak kerat dengan peluh kita, dengan apa semua, buta-buta dia naik rumah kita, dia curi duit kita.
Kalaulah sekiranya undang-undang Islam dilaksanakan, insya-Allah benda ni tak ada. Insya-Allah. Siapa suka-suka mau tangan dia kudung. Tak mau. Tujuan Allah mensyariatkan benda-benda ni ialah untuk kebaikan. Tetapi apabila kita tidak serius di dalam nak terang kebaikan ini kepada orang ramai, maka ramailah orang yang tidak nampak cantik Islam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab Islam apabila dia mensyariatkan satu-satu benda, dia ada kebaikan di sebalik syariatnya itu. Dan orang-orang perempuan yang duduk di dalam tempoh iddah ni, dia ada pantang larang dia. Ni banyak orang apa berapa kali pun duk confuse itulah. Apa dia larangan kepada orang perempuan yang di dalam iddah ni? Apa dia? Nombor satu, dia tak boleh terima pinangan orang secara langsung. Orang perempuan yang duduk di dalam tempoh iddah tidak boleh menerima lamaran ataupun pinangan daripada siapa-siapa pun. Pasal apa? Pasal dia dalam tempoh iddah. Kecuali lamaran secara sindiran. Macam yang kita contohkan 2 bulan lepas. Begitu. Yang kedua, tidak boleh menikah. Dalam tempoh iddah 3 bulan, 3 kali suci itu, orang perempuan tak boleh menikah. Kalau menikah, nikah dia tak sah. Yang ketiga, tak boleh keluar rumah. Dalam erti kata, keluar saja-saja. Tak boleh. Habis itu kalau keluar nak pergi rumah mak dia, boleh tak boleh? Boleh. Habis itu kalau dia satu orang perempuan yang bekerjaya, dia ada kerja, adakah dia 3 bulan tu tak boleh pergi kerja? Boleh pergi kerja. Dengan syarat. Kalau saja-saja nak keluar tak boleh. Tapi kalau keluar atas keperluan, itu boleh. Dengan syarat. Apa dia? Tidak boleh berhias-hias. Ini cerita ba'idah ni. Tidak boleh berhias. Tidak boleh make-up. Tidak boleh pakai perhiasan yang mahal-mahal. Tidak boleh pakai emas, perak dan sutra. Ini diperincikan kemudiannya. Tidak boleh pakai perfume. Pakai minyak wangi-wangian. Tak boleh dalam tempoh iddah ini. Tidak boleh pakai celak mata. Apatah lagi eyeshadow. Celak mata pun tak boleh. Sebahagian ulama' fiqh kata kalau nak pakai juga waktu nak tidur. Itu boleh. Tapi kalau pakai kerana nak bagi nampak cantik, nak keluar pergi kerja, itu tidak boleh. Dia kata. Ataupun tidak boleh pakai pakaian yang berwarna-warni. Yang atraktif. Bila pakai, ditarik mata orang bagi tengok kat dia dan sebagainya. Semua benda ni dilarang bagi orang perempuan yang di dalam iddah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang dikatakan disyariatkan iddah kepada orang Islam, ada hikmah-hikmah dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashhidu dzawa adlin minkum. Dan persaksikan olehmu akan 2 orang yang adil daripada kamu atas cerai dan di atas rojok itu. Apabila kita adakan benda yang disebutkan ini, sama ada nikah ataupun cerai ataupun rojok. Ini semua 3 benda penting. Dia kata ada 3 benda penting ni, sebaik-baiknya adakan saksi. Bagi nikah, saksi adalah rukun, mesti kena ada. Bagi rojok dan juga bagi cerai, tidak dirukunkan benda ni. Tetapi Quran kata apa? Bagi ada lebih baik. Supaya tidak timbul perkara berbangkit di kemudian hari. Satu laki-laki cerai bini dia. Okey? Tak ada saksi, tak ada siapa tahu. Cerai talak 3. Bini dengar laki sebut terang-terang, kata aku cerai hang talak 3,000. Dia bagi. Bila 3,000 jatuh yang berapa? Jatuh 3. Kalau sebut 1 jatuh. Kalau tak sebut apa, jatuh 1. Kalau sebut 1 jatuh 1. Kalau sebut 2 jatuh 2. Kalau sebut 3 jatuh 3. Kalau sebut lebih daripada 3 jatuh 3. Itu cara dia. Laki ni sudah hangat dekat bini dia, dia suruh bagi 3,000 talak dekat bini dia. Bini dengar. Tapi tidak ada saksi. Masalah dia apa? Laki ni jenis tak mengaji agama. Dia dah rembah 3,000 dah dekat bini dia. Masa dia ucapkan benda tu, dia sewel. Dia tak betul. Bini dengar. Bini ni dulu mengaji sekolah Arab. Tapi sekerak jalannya betul lari. Tapi dia reti tentang benda ni. Bila jadi macam ni, dia aduk main serabut.
Dia pergi pejabat qadi, dia buat report. Dia kata, Ustaz, dia kata, suami saya cerai, saya talak 3,000. Ustaz ni kata, astagfirullahaladzim. Ni masalah lah ni, dia duk buat apa saja. Dia duk balik rumah, dia duk tidur bangun dengan saya, dia duk makan minum di rumah saya. Ni macam mana Ustaz ni? Macam mana qadi nak selesaikan masalah ni? Qadi kata ada saksi tak dengar? Saksi tak ada lah, kami doa yang pada masa. Nampak tak? Masalah. Nak mensabitkan, kata dia cerai talak 3 tu, nak sabitkan, saksi tak ada. Qadi akan buat surat, panggil suami mai pejabat. Bila mai qadi tanya, Syekh, isteri kata hang cerai dia talak 3,000. Mana ada Ustaz? Dia kata, talak ada tekan 3, tekan saya nak bagi 3,000. Dia kata, walhal, betul tak betul dia bagi 3,000 tu? Okey. Nampak tak? Masalah bila tak ada saksi. Ini masalah dia. Ini masalah dia. Jadi kalau bini hari ni jenis cerdik sikit, bila duk jadi berkelahi, dia on. Telefon dah boleh dia buat recording, dia on. Dia rakam apa yang suami dia kata, setidak-tidaknya itu satu bahan yang boleh dibuat evidence. Bukti kata suami ada sebut. Walaupun perlu kepada siasatan yang lebih lanjut. Dia ada banyak lagi cerita dia. Tapi setidak-tidaknya ada satu benda boleh tunjuk. Saksi, kalau ada, selesai masalah. Jiran sebelah rumah kata, saya dengar. Memang terang suara lelaki dia, memang lelaki dia sebut 3,000. Saya dengar dan saya pun sembang dengan isteri saya, kata 3,000 dah kena sebelah. Kami memang dengar. Itu saksi. Itu saksi. Maka Islam ni dalam Quran Tuhan kata apa? Wa ashhidu zawa adlin minkum, dan persaksikan olehmu akan 2 orang yang adil daripada kamu atas cerai dan atas rojok itu. Bagi ada saksi senang. Dalam apa hal sekalipun, Islam mau supaya ada saksi dan ada benda yang bertulis. Islam mau. Pasal benda ni penting apabila masuk mahkamah esok ni. Penting. Apa yang jadi masalah besar di Pulau Pinang hari ini, tuan-tuan? Masalah besar di Pulau Pinang apa dia? Masalah tanah wakaf. Tukanglah yang di Petua Majlis Agama ni, tukang berapa belah kali pun tak boleh selesai masalah ni. Pasal apa? Pasal tanah wakaf di Pulau Pinang diwakafkan secara lisan. Tak ada satu bukti tulis, tak ada saksi dan sebagainya. Masalah besar. Majlis Agama Islam Pulau Pinang mempunyai tanah wakaf yang cukup banyak. Cukup banyak kalau dinilai dalam nilai duit ni beratus juta harga. Dia ada di kawasan yang prime area, di kawasan Golden Triangle, area-area Komtar tu ada tanah wakaf. Tapi orang dulu-dulu dia wakaf tanah dia, dia kata begitu ya. Dia kata ni saya wakaf ni buat masjid. Dia ni saya wakaf lah, tengoklah esok hampa ada model buat rumah anak yatim. Dia kata aja, tapi geran nama dia lagi. Hak dengar pada zaman tu pakai dia buat lah, buat ni, mai zaman anak, mai zaman cucu, mai zaman cicit, dia panggil valuer, panggil orang main nilai tanah tu. Bila mai juru nilai ni, dia hukum mai apa semua, dia kata sini sekaki duk ada RM600. Sekaki RM600, tuan-tuan. Tanah kita kot ni sekaki baru duk mai RM3.50, RM4, RM5.50, RM6, RM7 pun dia kata, mai. RM7, mai. RM600 sekaki. Anak cucu dengar berapa? RM600. Duk ada berapa? Duk ada 5 ekar. Dia ambil kalkulator, tekan. Mata dia naik RM. Dia kata apa? Dia kata bila Tok Wan aku wakaf tanah ni? Tak ada. Kalau hang kata dia wakaf, mana dia bukti? Mana dia saksi? Ni dia geran, dia tunjuk ni. Ni dia geran, nama dia lagi. Siapa kata dia wakaf? Geran nama dia. Dia duk lawan begitu. Walhal terang Tok Wan dia wakaf tanah tu. Nampak tuan? Masalah timbul. Sama dengan kes hutang. Quran kata iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Quran kata apabila berhutang, di kalangan hampa ni ada duk berhutang, ila ajalin musamma, nak bayar pada satu tempoh masa nanti, faktubu. Quran kata tulis surat perjanjian. Tulis, aku bagi hang hutang RM500 pada sekian-sekian hari bulan, dia ni sen, saksi seorang sen, pegang surat tu. Ditakdirkan kawan yang hutang ni esok mati, kita boleh bawa surat tu pergi jumpa waris dia, jumpa keluarga dia ni, minta maaf banyak-banyak. Bapa hang pun dah tak ada 3-4 bulan dah. Saya saja tak main jumpa awal pasal tak mau nak ganggu
tempoh bersedih hampa, ni dah 3-4 bulan saya nak beritahu lah, bapa ada hutang saya RM500. Pergi beritahu. Anak-anak dia pun tengok, dia kena tanda tangan pak dia. Okey lah, dia kata tak apa haji, kami pun tak apa nak ada duit lagi, saya bayar 50 dulu. Dia kata bulan depan saya ambil 50 lagi. At least ada satu benda tunjuk, ada pembayaran dibuat. Dan bila dah bayar 2 kali 50, 100, dia ni pun kata tak apalah, aku baik hati apa. Tak payahlah, lagi 200 aku halai. Tuan-tuan, betapa harmoni masyarakat apabila orang ikut Islam daripada awal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka dalam ayat ni Tuhan sebut kalau boleh dalam bab ni nikah mesti kena ada saksi. Kalau boleh dalam bab cerai, dalam bab rujuk juga adakan saksi supaya tidak timbul perkara di kemudian hari. Firman Allah, wa aqimus syahadata lillah. Dan diri olehmu akan saksi kerana Allah semata-mata. Kita dalam apa bab pun bila nak ambil orang jadi saksi ni, biarlah kerana Allah. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu wa taala tahu dah benda ni. Menjelang akhir zaman akan tampil saksi-saksi palsu. Bayang duit. Adit hampir mengaku kata hang saksi kes ni, hang kata lagu ni, aku bayar kau 1,000. Dia ni pun tanya balik, berapa? 1,000 aku bayar kang. Betul ni? Betul? Kata hang ambil 500 dulu. Lepas hang buat kerja aku bagi 500 lagi. Dia kata beres tuan, saya akan buat. Saksi palsu. Kerana ada orang sanggup tampil sebagai saksi palsu, maka ada orang yang tak bersalah dihukum salah. Kerana persaksian palsu yang dibuat oleh orang yang macam ni. Maka dalam ayat yang kita baca ni Tuhan sebut wa aqimus syahadata lillah, dan dirikanlah saksi itu lillah, kerana Allah. Jangan duk ingat kerana duit, kerana ugutan, kerana apa nak dijadi saksi. Tak mau. Kita jadi saksi kerana Allah, bukan kerana manusia. Zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Bermula demikian itu, dia diajar dengannya, yakni diberi pengajaran kepada dia, mereka yang ada beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kita kalau betul-betul beriman kepada Allah, kita akan ikut ayat ni kata. Maksudnya apa? Cari saksi untuk semua kes supaya kes ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Dan saksi itu carilah saksi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ni ayat yang orang menyaga duk gantung di kedai. Kan? Ayat yang orang menyaga duk gantung di kedai atas kepercayaan masing-masing. Atas kepercayaan masing-masing. Ada yang tak tahu kepala ekor abah, buka kedai pergi cari ayat ni. Pasal apa? Dia kata ini ayat 1,000 dinar. Ambil 40 di ni tempat cantik ni, belakang cashier betul-betul itu bubuh berdebak ke dah. Pasal apa? Ada pula satu orang kerja cari makan, main nak beritahu buh dah mana ni. Masuk main kiam tangan belakang tengok. Tanya pula ni cashier ni tahu nak? Yo cashier tahu tu, abuh tu belakang tu. Dengan kepercayaan dia percaya kata apa? Kata ini ayat boleh jadi penangkal, boleh jadi pelarih, boleh jadi tarik orang main ke kedai. Ni ayat ni, cuba kita tengok apa cerita betul-betul dengan ayat ni. Adakah kena-mengena dengan menyaga? Firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, nescaya menjadi Allah baginya kelepasan, yakni jalan keluar daripada kesusahan dunia dan akhirat. Ayat ni nak cerita yang tu. Dia nak bagi tahu kata siapa yang betul-betul percaya kepada Allah, kalau dia ada problem, Tuhan akan tunjuk jalan keluar daripada problem tu. Dia buat mai dalam tafsir Ibnu Katsir, dia buat mai satu cerita. Dalam sebuah hadis cerita tentang satu orang sahabat yang bernama Malik Al-Ashja'i. Malik Al-Ashja'i, dia ni anak dia nama Auf. Anak dia nama Auf, anak dia ditawan oleh musyrikin Makkah. Jadi bapa dia Malik bin Al-Ashja'i ni sedihlah. Anak kena tawan dengan musuh.
Dia pergi jumpa Nabi SAW. Malik kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku susah hati mengenangkan anak aku Auf dia ada dalam tawanan musyrikin Makkah. Nabi kata apa dekat bapa ni, dekat Malik bin Al-Ashja'i ni? Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, banyakkan sebut la haula wala quwata illa billah. Kita baca panjang tadi ni, mukadimah tadi. Nabi pesan kat dia banyak tu je. Dia main jumpa Nabi, beritahu anak dia kena tawan dengan musuh. Dia ada dalam tawanan tu. Dia serabut perut, dia susah hati, takut ni apa jadi dekat anak dia. Dia main jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tolong saya. Dia kata, saya serabut ni, duk fikir anak duk dalam tawanan musuh ni, macam mana nak buat? Nabi kata dekat dia, Malik, banyakkan bersabar dan banyakkan sebut la haula wala quwata illa billah. Duk saja sebut, duk saja sebut la haula wala quwata illa billah. Dalam hadis cerita, pada masa tu anak dia yang kata Auf ni duk ada dalam tawanan musuh, diikat tangan ke belakang dengan tali yang dibuat daripada kulit. Tali kulit ni cerita dia tak putus ya. Ikat dengan tali yang dibuat daripada kulit. Di sini bapa duk la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Duk ulang sebut yang tu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, terongkai tadi itu. Ini diceritakan di dalam hadis, dibawakan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Terongkai tali itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anak dia Auf ditelepas, sudahlah terongkai tali dengan tiba-tiba keluar daripada tempat tahanan tu, ada pula satu kenderaan unta macam duk tunggu dia. Benda ni tuan-tuan, kalau Allah dia nak tolong ni, ya Allahu Akbar, benda pelik dan sangat ajaib boleh jadi. Dia keluar, tiba-tiba terongkai, keluar, ada satu kenderaan, satu unta duk tunggu depan pintu tu. Dia pun lompat naik atas unta tu, terus pecut unta tu, nak balik ke rumah mak bapak dia. Dalam tafsir Ibnu Katsir kata, on the way nak balik tu, jumpa pula kambing-kambing peliharaan musyrikin ni. Dia kata, Allah, yung kambing tu sekali bawa balik. La haula wala quwata illa billah ni yang kata la haula wala quwata illa billah ni. Dia yung dengan kambing-kambing tu sekali bawa balik pergi rumah mak dengan ayah dia. Mak dengan ayah dia terkejut tengok dia balik dah. Sebab saya terkejut balik dengan unta. Sebab saya ni apa dengan kambing-kambing ni? Hang bukan kata kena tawan, tak hidup jadi saudagar kambing apa? Dia kata dia kena tawan, tak tahu tiba-tiba tali yang ikat dia terlepas, cuma tak ada serabut cabai aja tangan dia. Dia kata tak balik, jumpa pula kambing puak-puak ni, dia kata saya halau bawa balik sekali. Pak dia Tanti Saklum, bab ni kena pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak dia kata, Tisak, hang jangan duduk seronok dengan kambing ni. Ni cerita unta pun orang punya, kambing pun orang punya. Nanti Tisak, pak dia kata, jom pergi jumpa Nabi. Bila pergi jumpa Nabi SAW, Nabi kata dekat dia dengan pak dia duduk ada depan, Nabi kata, hak mana bawa balik ni semua kambing ni? Nabi kata, semua milik hang punya. Nabi kata. Pasal apa tuan-tuan? Pasal harta kepunyaan kafir harbi. Halal untuk kita ambil. Kafir harbi, kafir yang boleh diperangi. Dia perang dengan orang Islam, dia tawan orang Islam. Kalau berlaku perang dengan dia, harta dia kita rampas jadi ghanimah, kita bahagi sama kita. Sebab dia kafir harbi. Semua kambing ni hak hang punya. Nabi kata, penyih marisin. Dapat pula lagi kambing main ni. Kemudian dalam riwayat Jarir, dia kata, turun ayat yang kita baca ni. Turun ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjuk jalan keluar. Jalan keluar dia apa dia? Terongkai tali, kenderaan duk ada depan pintu, itu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah bagi rezeki kepada dia daripada satu benda yang tak sangka. Kambing ni, dia pun tak ada cadang pun, tak tengok duk halau balik sekali. Satu rezeki yang tidak disangka-sangka. Tak ada kena mengena pun dengan kedai nasi kandang apa-apa. Kan? Ni cerita yang berlaku seperti yang dicatatkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Firman Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang serah hati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ialah yakni Allah yang memadakan sekalian kerjanya. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala beritahu apa? Siapa bertawakal kepada dia, fa huwa hasbuh. Allah cukup, tak payah fikir hal lain. Tentang baca cerita saudara Aflin Shauki pergi ke Gaza, dia ikut rombongan pergi ke Gaza. Dia pergi sana. Dia satu pak lawak di Malaysia ni. Satu pelakon, kira dia ambil watak komedi, pak lawak. Siapa akan ajak dia, jom pergi, dia pun seronok saja nak tengok, nak cari satu pengalaman baru dalam hidup dia. Dia pun pengarah filem, kuat ada satu dua benda boleh bawa balik masuk dalam filem dia, pergi. Bila dia pergi sana, satu kejutan dalam hidup dia. Dia kata yang dia paling tak faham, dia boleh bercakap sambil menangis. Yang dia tak faham, dia kata keadaan orang Islam di Palestin, di Gaza ni, dengan bom duk meletup kiri kanan, saat lagi dengar mak mati, ayah mati, saat lagi dengar abang putih tangan, putih kaki dan sebagainya. Bila jumpa mereka boleh tunjuk muka ceria dan mereka boleh kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Aflin Shauki kata, benda ni sangat menyentuh hati saya. Keadaan mereka yang macam tu, dengan huru-hara, dengan kematian duk ada di sana sini, dengan sebarang ketidaktentuan boleh duk jadi, mereka boleh jawab hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup kepada kami Allah, dan dialah sebaik-baik pelindung bagi kami. Bulat hati mereka bergantung dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aflin Shauki menangis cerita benda ni. Macam mana keadaan dia tengok, macam mana respon mereka kepada dia di sana, wallahu alam, tak tahu. Tapi benda tu boleh jadi keluar yang mata dia. Ni yang kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ayat kita baca ni, Tuhan kata wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Hasbunallah, hasbuh. Maksud dia apa? Siapa yang bertawakal kepada Allah sepenuh hati, cukup Allah bagi dia. Dia tak ada gundah gulana. Dia tak ada susah. Dia tak ada nak jadi raplah. Pasal apa? Bagi dia Allah sudah cukup. Dia tidak perlu lain lagi. Bagi dia Allah sudah cukup. Penuh apa yang dia nak dalam hati dia. Kekosongan hati dia boleh diisi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Kita ni tak experience benda tu. Kita dengar saja dia tak sampai tau. Kita habaq tu tak sampai. Tapi bagi orang yang pi dan experience benda ni, dia faham. Beberapa ungkapan kata-kata dalam Quran, dalam hadis yang kita terang macam mana pun orang tak boleh faham, melainkan orang tu pergi ambil pengalaman sendiri, dia faham. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kata wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa serah hati dia kepada Allah, maka Allah itu memadai bagi dia. Cukup dengan Allah. Dia tak ada nak raplah apa lagi dah. Firman Allah, innallaha balighu amri. Bahawasanya Allah Ta'ala itu menyampai ia akan kehendaknya. Itu dia. Kita nak apa, Allah saja yang boleh bagi. Tuan-tuan, berapa ramai dalam dunia ni orang kaya tapi tak bahagia. Kaya, mau apa, semua ada. Bahagia tak ada. Laki multi-millionaire, laki, suami dia ni multi-millionaire, dia masih lagi main kayu tiga, pasang laki-laki lain lagi di lain. Apa hal ni? Laki dah boleh, apa hang mau laki bagi? Hang mau rumah banglo atas bukit, dia beli bagi. Oh tak mau beli, mau hak buatnya, dia pergi panggil kontraktor buat. Hang abang dekat arkitek, hang mau macam mana punya rumah? Dia abang, saya mau rumah bilik banyak ni, apa mau swimming pool ni, mau dalam bilik tidur mau ada satu swimming pool kecil lagi, apa. Arkitek kata abang mai hang ada duit kau lukis semua. Buat semua, panggil kontraktor paling baik yang ada di Kuala Lumpur, buat tanah runtuh abang tak apa buat lain. Dia kata tak kisah benda ni, pasal duit ada. Dalam masa yang sama dia boleh pergi pasang laki-laki lain. Apa cerita ni? Hang mau apa? Tak tahu. Dia kata aku rasa tak bahagia. Nampak tuan-tuan? Duit ada, kuasa ada, kemewahan ada, populariti ada, semua dah ada kat dia.
Yang tak ada dekat dia kebahagiaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata apa? Innallaha balighu amri. Allah Subhanahu wa taala itu dia boleh menyampaikan apa juga kehendak. Dapat Allah dalam hidup kita, kita tak perlu yang lain lagi dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bahawasanya Allah Ta'ala itu menyampai ia akan kehendaknya. Tidak ada orang boleh menggalangnya. Kalau Tuhan nak bagi apa yang dia nak bagi, tak ada siapa boleh kata no kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ni dalam channel History Astro, dia ada satu channel nombor berapa tu, dia History. Satu sahabat saya hantar SMS, dia tahu, Ustaz, buka Astro channel sekian-sekian, tsunami Jepun, dia kata. Saya astagfirullahaladzim, kena pula kata Jepun ni kena tsunami. Salah baca, kena pula dah Jepun. Saya kata kat budak-budak, buka channel ni, tengok Jepun kena tsunami lagi sekali. Buka. Tengok saya ni gambar lama ni, kata. Baca lagi sekali. Oh, bukan dia abang, Jepun kena tsunami pula. Cerita kata tsunami yang kena Jepun hari tu ni. Nampak kita punya kalut baca video ingat macam-macam. Kan? Jepun dia kutip balik segala gambar yang dirakam oleh rakyat dia, sama ada melalui video kamera ke, melalui handphone ke apa ke, dia kutip-kutip balik, dia dokumentarikan cerita ni. Dia susun balik ikut sequence daripada awal. Oh tuan-tuan, tengok gambar tu, keinsafan main dalam hati. Kalau orang putih dia kata apa? Dia kata God is great. Dia kata Allah Tuhan Maha Besar. Ni yang cerita kata tsunami yang landa Jepun ni, God is great. Allah Tuhan Maha Besar. Ayat aja, dia boleh musnahkan sekelip mata kerugian berbilion-bilion dolar Amerika. Nampak tuan? Baru ni anak mai di pantai timur Malaysia pula, dia panggil apa? Tsunami pula dah. Ya Allahu Akbar, ya itu tsunami. TSU. Eja dia TSUNAMI. Hak nak mai bawa ni tsunami, dia pakai SUNAM. Tsunami lagu tu aja. Kelajuan dia duk main ni dah dikesan dah. Apa-apa semua ni Jabatan Meteorologi dulu bagi tahu dah kepada rakyat Malaysia yang duduk di sebelah pantai timur, Kelantan, Terengganu dan Pahang, kata ribut tu 7 Mai pada kelajuan 60 km sejam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Malaysia ni Allah duk pelihara lagi sampai setakat ni. Bukan sahaja Allah takdirkan Malaysia duduk tempat cantik, keliling kita dikepung ni. Kalau mai kok no, Borneo tahan. Kalau mai kok bawah ni, Pulau Jawa duk tahan. Kalau mai kok belah tepi ni, Sumatera duk tahan. Kalau mai kok atas nu, Thailand duk tahan. Allah letak Malaysia ni tempat cukup elok nak selamatkan kita daripada malapetaka. Kalau orang Malaysia tak erti bersyukur kepada Allah, memang kita cari pasal betul-betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh telah Allah jadi bagi tiap-tiap suatu itu kadar dan waktunya. Tuhan nak beritahu, apa benda pun dalam dunia ni dia ada expiry date dia. Ada expiry date. Dia ada tempoh, dia akan expired. Ada tempoh tamat dia. Ni ayat dia. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya telah jadi Allah bagi tiap-tiap satu benda dalam dunia ini ada kadar masa dia. Sama dengan kita. Kita ada expiry date kita. Hari mati kita. Tak tahu bila. Tak tahu bila. Ada orang baru menjelang umur 20-an mati. Ada orang Tuhan bagi dia dan dia rasa kegemilangan dalam hidup, mai umur 45 nak mai 50, itu time kegemilangan hidup, mati time tu. Ada yang Tuhan bagi dekat dia rasa sampai nak pencin lagi seminggu dah, mati. Tak dan nak rasa naik beca, bye-bye kepada awak. Tak dan, mati. Ada yang dan pencin dan apa-apa bagi boleh hidup apa sampai umur 95 boleh hidup sembang berat lagi, tapi 96 mati. Tuhan ada. Likulli syai'in, bagi tiap-tiap satu benda ni qadra. Dia ada kadar, dia ada tempoh expired dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tahu benda ni. Wallahi ya'isa minal mahidi min nisaikum
inirtabtum fa'iddatuhunna salasata ashhur. Dan bermula segala perempuan yang putus asa daripada haid. Ini orang perempuan yang menopause, yang sudah tidak datang haid. Jika kamu syak pada iddah mereka itu, maka iddah mereka itu 3 bulan. Orang perempuan cerai, sedangkan dia sudah menopause. Quran kata 3 kali suci. Macam mana nak 3 kali, dia dah tak main haid dah. Maka bagi kes yang macam ni, dia kira pada tempoh 3 bulan. Ada orang perempuan muda lagi, umur 20-an, 30-an, tapi haid dia tak menentu. Dia tak main sampai 3 bulan, 4 bulan baru dia main sekali. Bagi kes macam ni, kalau suami dia cerai, dia nak kira macam mana? Dia nak main haid ni 3 bulan, 4 bulan baru main sekali, 3 bulan, 4 bulan. Kalau 3 kali suci, setahun lah, baru habis haidah dia. Maka bagi kes yang macam ni, diberi kepada dia salasata ashhur, 3 bulan. Dia kata. Tak kira ada haid ke, tak ada haid ke apakah, bagi kes orang yang macam ni 3 bulan. Wallai lam yahidna, dan segala perempuan yang belum datang haid demikian juga 3 bulan iddahnya. Ini pada cerai hidup, dan ada pun pada cerai mati 4 bulan 10 hari. Itu standard dia kata. Wa ulatul ahmal ajalahunna an yad'na hamlahunna, dan bermula segala perempuan yang mengandung, yang bunting, iddah mereka itu bahawa beranak akan kandungan mereka itu, sama ada dicerai ataupun mati suami. Orang perempuan tengah mengandung 9 bulan kandungan, suami cerai dia. Sah tak cerai isteri yang mengandung ni? Sah tak sah? Sah. Walaupun perbuatan itu haram, berdosa. Suami cerai bini dia dalam keadaan duk mengandung, berdosa. Pasal apa? Pasal itu dianggap sebagai satu buat zalim, buat tahana kepada bini. Sepatutnya isteri duk mengandung dia kena ada rasa belas kesian. Tak. Dia pergi cerai bini dia waktu mengandung 9 bulan. Jatuh dah talak? Talak jatuh. Habis tu iddah dia kira macam mana? Bila dia melahirkan anak. Lepas suami dia cerai 10 hari, dia pun melahirkan anak dia. Habis clear dia. Dia dah boleh kahwin dengan orang lain. Pasal apa? Bagi kes mengandung, iddah saja berakhir apabila dia melahirkan kandungan dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang takut Allah, nescaya menjadi Allah baginya daripada kerjanya itu kemudahan pada dunia dan pada akhirat. Siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Nampak dia kira tak nampak susah. Lah, tuan-tuan, kadang-kadang kalau kita rajin observe, rajin perhati dalam masyarakat ni, jumpa orang macam ni. Kaya tak kaya, tapi tiap-tiap tahun pergi umrah. Tengok dia bukan ada pencen apa pun tak ada. Tapi kira ada duit. Ada duit. Tengok dia ni dengan pencen pun bagus, anak-anak pun kerja bagus. Kira orang ajak pergi umrah, dua abang tak ada duit. Pening tak kena duduk fikir kan? Dia ni apa hal? Pencen dia pun bagus juga dia ni. Anak-anak pun kerja bagus-bagus. Takkan anak-anak seorang-seorang tak ada bagi macam. Ajak pergi umrah, dia kata aku ni tak ketat sikit 2-3 hari, duk ketat sedia. Aku ketat sikit 2-3 hari ni, ketat. Ni yang hantua ni tak ada pencen apa, kerja kampung aja. Anak-anak pun bukan kata kerja bagus sangat, tapi okey semua. Kira lagu orang kata ni depa nak pergi umrah, ada kosong lagi tak buah nama saya seorang? Ada duit. Mana mai ni benda ni semua, mana mai? Ni ayat ni bagi tahu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Pasal dia bertakwa kepada Allah, Allah bagi mudah segala urusan dia. Benda nak buat ibadat ni tak ada masalah. Tak ada masalah. Halalkan ibadat ni jadi belaka. Allah bagi dekat dia macam tu. Zalika amrullah anzalahu ilaikum. Demikian itulah kerjaan hukum Allah yang telah turun Allah akan dia kepada kamu. Ini cara Allah mengendalikan hamba-hamba dia. Allah kenal siapa yang bertakwa, Allah bagi kebaikan kepada dia. Itu kerja Allah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan barang siapa takut Allah, junjung segala suruh dan tegah Allah, nescaya kafarah Allah daripadanya akan segala kejahatannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, mana-mana dosa yang ada Tuhan kafarahkan. Kebaikan yang dia buat itu memadam mana-mana dosa yang dia buat sebelum itu. Digeri macam tu.
dan membesarkan baginya akan pahala di hari akhirat, iaitu dengan janji syurga. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, duduk oleh kamu wahai segala suami akan mereka itu, yang ini akan perempuan yang ditalak, dicerai itu, daripada mana tempat yang kamu duduk, daripada kelapangan kamu. Ini dia bagi tahu peraturan. Bila suami cerai isteri dengan talak raj'i, talak 1, talak 2, kita dah bagi tahu 2 bulan lepas, bini yang diceraikan ni nak duduk di mana? Duduk di rumah dia. Habis laki pergi mana? Laki pergi masjid tidur. Apabila satu suami cerai isteri dia talak 1 atau talak 2, rumah hak depa duduk tu bini dapat. Sampai bila? Sampai habis tempoh iddah. Bila habis tempoh iddah 3 bulan tu, kalau kata nak balik okey, duduk rumah tu. Kalau kata nak cerai terus, suami cari rumah lain bagi kat dia. Tapi dalam tempoh iddah 3 bulan tu, perempuan berhak duduk di rumah yang depa duduk sebelum itu. Ini dia nak bagi tahu. Wala tudarruhunna liyudayyiqu alaihinna, dan janganlah kamu mudarat akan mereka itu, yakni perempuan yang ditalak itu, kerana kamu hendak memicit atas mereka itu pada tempat duduk dan pada nafkah. Dan suami bila cerai isteri dalam tempoh talak raj'i, jangan duk bagi masalah dekat bini. Jangan duk bagi masalah, tak mau bagi duit belanja, tak mau bagi rumah dia duduk dan sebagainya. Itu salah. Pasal apa? Pasal Quran bagi tahu, bila suami cerai isteri dia, rumah hak depa duduk tu kena bagi isteri duduk, belanja makan minum dia dalam tempoh 3 bulan suami kena tanggung. Ini peraturan yang Islam tentukan. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna, dan jika ada mereka itu, yakni perempuan yang ditalak 3 ataupun khulu', tebuih talak itu bunting, maka hendaklah kamu nafkah atas mereka itu. Ni talak 3. Talak 3, bini yang kena cerai talak 3 boleh duduk dalam rumah tu? Tak boleh. Suami tak bertanggungjawab ke atas rumah dia duduk. Sebab apa? Sebab bila suami bagi talak 3 ni mana kes berat, maka tanggungjawab suami untuk menyediakan rumah kediaman sudah tidak ada. Dia balik rumah mak bapak dia. Baik, kes yang dia nak bagi tahu di sini ni, dia kata sama juga dengan kes khulu'. Khulu' ni apa dia? Tebuih talak. Satu perempuan dia tak berkenan kat laki dia, dia minta laki dia cerai dia. Laki dia tak mau cerai dia. Maka akhirnya buat satu persetujuan. Dia kata kalau abang sanggup cerai saya bayar dekat abang 20,000. Satu orang perempuan yang sanggup tebuih talak ni dengan membayar duit, mana kata dia perempuan tak baik. Makna kata dia perempuan tak habis. Sampai dia sanggup bayar untuk tebuih, untuk nak tebuih talak daripada laki dia. Juga suami tidak wajib menyediakan rumah dalam tempoh iddah dia. Baik, apa kata kalau perempuan yang cerai talak 3 ataupun yang tebuih talak ni, masa bercerai itu dia mengandung? Apa tanggungjawab suami? Adakah suami wajib kena bagi nafkah dekat dia dan sebagainya? Dia kata hatta yadha'na hamlahunna, maka suami wajib kena bagi nafkah ke atas dia sehinggalah dia beranak, anak yang dikandungnya. Sebagai satu tanda simpati kepada perempuan ni. Walau dia macam mana sekalipun, anak yang duduk dalam perut dia tu anak kita. Nafkah belanja anak kita kena bagi. Adapun perempuan yang ditalak raj'i, maka wajib nafkah sama ada mengandung ataupun tidak. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna, maka jika menyusu mereka itu, yakni perempuan yang ditalak itu, bagi anak-anak kamu, maka beri oleh kamu akan mereka itu upah mereka atas menyusunya. Suami cerai isteri dia sedangkan isteri tengah duk menyusu anak, suami wajib kena bayar upah untuk dia menyusu anak itu. Kena bayar satu jumlah duit sebagai upah kepada dia bagi susu anak tu. Walaupun anak tu anak dia dengan kita, tapi kita kena bagi duit sebagai upah menyusu. Kena bagi. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, dan hendaklah menyuruh setengah kamu akan setengah antara kamu itu dengan kebaikan pada hak anak itu, dengan muafakah atas upah menyusu yang maklum. Bincang elok-elok. Laki bini yang cerai ni, yang ada anak kecil duk menyusu, bincang elok-elok untuk kebaikan budak. Tuan-tuan, perceraian ni sebenarnya yang menjadi mangsa apa? Anak. Bapa dengan mak ni kurang masalah.
Pak ni lagi pula dia boleh pergi menikah lain, mak ni habis haidah pun dia boleh pergi menikah lain, tapi anak ni akan jadi mangsa. Dia ni akan jadi satu tekanan dalam hidup dia. Maka perceraian ini sebenarnya yang menanggung bebannya ialah anak-anak. Itu sebab Islam dia duk cakap tentang benda ni bagi lebih, supaya orang yang ingat nak bercerai tidak jadi bercerai. Begitu. Wa in ta'asartum, dan jika memayah kamu, tiada persetujuan pada upah dan menyusu. Bincang laki bini ni pasal nak susukan anak ni, tak ada penyelesaian. Bini kata, okey abang bayar kat saya sebulan 3,000 sebagai upah menyusu. Laki kata, apa sampai 3,000? 30 ringgit aku boleh bagi. Tak ada penyelesaian. Dia jadi riuh redah macam tu. Quran kata apa? Fasaturdi' lahu ukhra, maka tuntut bapa akan perempuan menyusu yang lain baginya. Boleh diambil third party. Bila tak ada penyelesaian, bini minta 3,000, laki nak bagi 30 ringgit, tak ada penyelesaian. Sebagai satu penyelesaian yang boleh buat daripada dia, cari siapa-siapa orang perempuan yang ada anak kecil tu menyusu, bagi dia tu menyusu, bayar duit kat dia tu. Islam kata buat macam tu. Maka tiada boleh dikerasi, dipaksa ibu atas menyusukan anak itu. Kalau dia tak mau bagi susu anak dia, dia nak jaga badan misalnya, dia tak mau bagi susu dekat anak. Ada juga macam-macam tuan-tuan. Dalam kehidupan ni, serabut ni tak tahu nak apa. Serabut ni, masalah rumah tangga ni pening. Pensyarah saya dulu, masa duduk mengaji dulu. Nyanyi. Bini dia duduk tak kenal kat dia. Tak serabut. Bini, anak duduk dah 5 orang. Hak besar pun bukan kecil. Nama apa hak besar? Bukan kecil. Umur dah dekat 20 dah. Hak besar ni. Hak sulung. Bini ni boleh berkenan kat orang lain pula. Ni yang kata kompleksnya masalah rumah tangga ni. Semata-mata bermula dengan satu insiden belaga troli aja di supermarket. Dia pergi shopping supermarket, tolak troli, belaga troli, tengok boyfriend lama merenang. Dia ni pun peletum habis dua ni. Hang ambil nombor telefon aku ambil nombor telefon hang. Lagu duk start balik cerita. Dia jadi tuan-tuan benda ni. Jadi bila dah jadi macam tu, bini ni balik ke rumah, lagu duk buat jual mahal kat laki dia. Buat jual mahal. Tak mau tidur sekali, lepas tu duk buat perangai, lepas tu kerja-kerja dia duk buat selama ni dia tak mau buat. Cari pasal lah. Dia ni pun dia main peding. Jadi satu hari dia panggil duduk, dia kata lah kita sembang. You pun educated punya orang, I pun educated punya orang. Dia kata, lah apa you punya masalah? I buat tak kena tang mana. Macam tu punya lebih kurang cerita. Macam satu sinetron juga, drama. Jadi ringkas cerita, bini ni pun kira berterus terang, dia abang, dia kata, dia jumpa boyfriend lama dia. So dengan kerana tu dia tawar hati dah dekat kau ni, kat lelaki ni. Dia kata, hang boleh buat macam tu kat aku. Bukan aku nak buat. Hati ini soal hati. Soal hati dan perasaan. Ini satu benda yang dia kata pening tuan-tuan. Dia duduk start cakap bahasa falsafah ni susah lah. Dia cerita dia kata lah ni kita tak usah panjangkan benda ni semua karut. Dia kata nak satu je, you ceraikan I because I reserve my body to my boyfriend. Tuan-tuan, kalau kita belajar Tom Wayne, mau nak kenal dia ni. Dia boleh cakap kat lelaki dia lagu tu. Dia kata start from now and ke depan no more. Hubungan suami isteri kita cakap lagu tu. Aku nak tidur bilik hang tidur bilik lain, apa lagu tu ya. Aku mau satu lah ni, hang cerai sama aku nak pergi kahwin dengan dia. Dah abang terus terang. Lelaki ni kata kat dia, dah dulu awak tak pergi menikah dia mula lah duk tanya. Dia kata aku memang nak menikah dengan dia, tapi masa tu dia ni orang susah. Keluarga aku tak mau terima dia. Sinetron. Rupanya hadut tunjuk dalam TV tu ada. Dalam kehidupan sebenar ni ada.
Aku yang mau kat dia. Tapi dia kata, dia susah dulu dengan kerja, tak ketahuan. Family aku tak mau terima dia. Family aku yang pilih hang ni, dia kata. Dia kira Allah bagi aku jumpa balik. Allah pula pergi terlibat dalam cerita dia ni. Allah bagi aku jumpa balik dengan hero lama ni. Jadi dia kata, lah ni cerita dia tosah, cerita panjang tak mau. Aku pun dah cerita habis dekat hang. Kita buh full stop. Hang dengan aku ni habis tahun ni, aku nak pergi kat dia. Dia sampai masuk dalam kelas kami ni. Dia tak mengajar dia pun. Kau pun serabut nak mengajar apa. Masuk main ni satu macam yang sila panggung. Dia kata, you tahu saya punya masalah lah ni. Dia cerita yang tu. Kita pun duduk dengar. Periksa nak jawab apa. Dia tahu. Tiap-tiap kali masuk cerita tu. Tiap-tiap kali masuk rumah cerita tu. Dia serabut. Potong cerita pasal 9.20. Potong cerita akhirnya bercerai. Cerai tak apa. Dia perempuan ni pun. Dia pun bawa diri dia apa-apa semua. Anak-anak pun. Hak paling kecil pun dah duduk sekolah menengah. Reti dah kalau nak abang apa. 2-3 patah pun dia pada faham. Apa semua. Apa pilih nak ikut mak apa kan nak ikut dia. Dia kata 5-5 anak dia nak ikut dia. Bini pun tak ada masalah. Anak nak ikut you, ikut you. Dia belah pergi seorang dia nak ikut kau. Tuan-tuan yang kata sinetron ni. Dia punya menarik dia apa. Bila last sekali. Dia ni pun ambil kan universiti daripada sabbatical leave. Ambil cuti belajar apa aku tak tahu. Dia pergi mana ke buat kajian apa ke. Pergi jumpa satu orang lagi menikah orang tu. Oh balik mai. Yang bini ni dah bercerai punah ranah semua. Pergi nak menikah. Laki ni tak mau pula kat dia. Laki dia kata kat dia. Aku saja nak balas dendam ke hang. Pasal dulu hang bagi malu aku. Aku saja nak tengok rumah tangga hang palai habis lingkup. Aku pun tak mau kang. Bodoh sangat aku ni nak pergi ambil bekas orang baik lah. Aku pergi ambil satu anak darah daripada aku nak menikah. 2 pergi ambil hang. Tak cebeh muka kena. Sinetron. Kalau buat filem gambar ni saya ingat. Panggung wayang habis. Tiket orang masuk kot tingkap. Mana nak tengok gambar bagus. Kita berdengar Allahu Akbar. Macam ni cerita apa dah. Lepas dia habis cuti semua, dia masuk balik kelas main mengajar. Dia duk main cerita baru pula. Dia kata, I pening pula lagi sekali. Kata apa? Cikgu tak habis-habis pening. Dia kata pening. Pasal apa pening? Dia ni lagu duk buat telefon tak berhenti pula. Duk teringat kat anak lah. Duk teringat lagu tu lagu ni macam-macam. Kan? Dia kata macam mana? Dia kata, I pun fikir-fikir sekali. Kok mana pun ni bini I, mak kepada anak-anak I. Ni yang pergi menikah baru ni macam mana nak jadi? Nampak tuan-tuan? Inilah yang ayat Quran tu cerita kat kita ni. Benda ni lah. Benda yang dia boleh jadi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia bawa benda ni dalam Quran, benda ni bukan benda yang tak realistik. Quran bawa tu benda memang terang jadi. Firman Allah dia kata waliyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah menafkah oleh seorang yang mempunyai kuasa, yang mempunyai keluasan itu daripada keluasannya atas isterinya yang ditalak itu. Dan yang menyusu, maka suami kaya beri 2 cupak, yang miskin bagi secupak, yang pertengahan bagi 1,5 cupak. Maksud dia nak buat ni. Bila berlaku perceraian, bertimbang rasalah. Kalau suami ni orang berada, orang kaya, bagilah lebih sikit. Walaupun dia dah cerai, tapi bagilah lebih sikit habuan dia berbelanja. Kalau susah, buat cara susah lah. Bagi takat mana mampu, dia kata. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Dan barang siapa yang disempit atasnya rezeki, maka hendaklah menafkah daripada barang yang dikurniakan dia oleh Allah dengan takdir qadi, iktibar hal suami. Kalau nampak payah, keperluan bini kata 1,000 sebulan, tapi kemampuan suami hanya boleh bagi 300 sebulan. Tak selesai masalah, qadi akan putuskan. Qadi akan panggil mai, minta selip gaji laki. Tunjuk. Weh, gaji 3,500, okey, dia kata. Tolak, tinggal 15 ringgit. Tolak beli peti air, tolak apa, tolak, tinggal 15 ringgit. Jadi bini nak minta 1,000, mai kau mana dia pun tinggal 15 ringgit je. Jadi qadi akan buat keputusan. Qadi kata okey lah macam ni lah. Hang boleh tak malam-malam pergi jual burger ke apa ke? Tanya lebih-lebih kurang kalau jual burger satu malam berapa duit mama? Okey hang bagi kat dia 5 tu. Itu keputusan qadi. Dia kata. Ada tak jadi benda ni dalam masyarakat? Ada tuan-tuan. Ada.
Firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Maka tiada memberati Allah akan seseorang melainkan barang yang didatang atasnya. Allah bukan nak bagi susah orang, tapi kalau keadaan macam tu perlu ditangani dengan sebaik-baiknya. Terpaksa. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Lagi menjadi Allah kemudian daripada payah itu mudah. Dan sungguh telah jadi Allah mudah dengan kaya sahabat Nabi SAW dengan dapat takluk segala tepi laut Arab dan Parsi dan Rom, Mesir dan juga Khurasan. Ada juga Allah biasa buat asalnya susah, tiba-tiba Allah takdirkan jadi senang. Selepas daripada tu, wallahu alam, bulan depan kita sambung yang kata cerita susah tiba-tiba jadi senang. Kita akan ambil satu mukadimah cerita sahabat ni. Cerita satu sahabat Nabi miskin susah. Alik-alik main rumah, dia tanya bini dia ada apa nak makan. Bini pun nak abang apa, memang tak ada apa lah, hang tak beli apa, di rumah tak ada apa. Dia balik duk tanya ada apa nak makan. Bini dia kata mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi mai lah apa yang kita boleh makan. Dia kata apa nak makan? Bini dia kata mudah-mudahan Allah bagi mai lah apa nak makan. Dia kata kat bini dia, waihak. Waihak ni maksud celaka. Celaka hang, dia kata. Dah hang tak beli makan, hang balik duk minta suruh masak. Nak masak apa? Dia masak api tungku batu tu bagi suruh makan. Waihak, dia kata kat bini dia, celaka hang. Dia kata, apa yang hang boleh masak bagi aku makan? Duk tanya lagu tu. Baik, apa kesudahannya bulan depan. InsyaAllah. Dia menarik punya hadis ni hari ni. Menarik punya hadis. Baik, kemudian tajuk ayat yang akan datang ini, dia akan cerita wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulih. Cerita tentang penduduk sesebuah negeri yang derhaka Allah. Allah Subhanahu wa taala buat mai malapetaka menimpa mereka. Nah, wallahu a'lam. Tertangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa alladhi اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.